Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita bagi pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey. Baik, untuk hari ini kita akan lihat kepada unit yang kedua, iaitu tajuknya pergerakan berirama. Okey, baik, unit yang kedua, pergerakan berirama, iaitu gerakan-gerakan yang dilakukan berdasarkan ataupun mengikut kepada rentak muzik. Itu yang dikatakan sebagai pergerakan berirama. Seperti gambar yang kita lihat di dalam skrin sekarang ini, itu beberapa contoh kepada jenis-jenis tarian. Okey. Pelajar-pelajar boleh merujuk pada buku teks yang telah diberikan kepada kamu, okey, di muka surat 10 bagi permulaan tajuk untuk hari ini. Okey, so untuk hari ini apa yang akan kita belajar? Kita lihat dahulu kepada kandungan bagi unit yang kedua. Okey, yang pertama, melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut kepada rentak muzik ataupun irama muzik yang dimainkan. Okey, melakukan ini kamu boleh lakukan secara sendiri. Buat pada masa kini pelajar perlu berada di rumah masing-masing. So kamu boleh buat latihan ini sendiri berpandukan kepada buku teks dan juga video-video yang akan saya berikan sebentar lagi. Okey, kemudian yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dalam pergerakan irama berirama. Itu kita akan aplikasikan apa pengetahuan yang akan kita dapat hari ini, okey, dalam konsep melakukan pergerakan kepada pergerakan berirama. Okay. Kemudian yang ketiga, menunjukkan keyakinan dan juga tanggungjawabkan diri semasa melakukan aktiviti fizikal. Yang seterusnya, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. Dan yang terakhir, membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Ini apabila kita lakukan secara berkumpulan di sekolah nanti. Jika kita ada masa berkelapangan yang masa yang sesuai, kita akan buat pergerakan berirama ini. Okey, baik. Kemudian kita lihat sedikit pengenalan untuk tajuk yang akan kita belajar untuk hari ini. Okey, pergerakan berirama iaitu menggalakkan kepada semua pelajar untuk melakukan pergerakan ataupun bertindak secara fizikal, kemudian secara sosial dan juga emosi, mengikut kepada irama ataupun muzik. Pergerakan yang dilakukan mengikut kepada muzik yang dimainkan, muzik yang tertentu, iaitu melalui apa-apa jenis pergerakan yang kreatif dan juga ataupun dari segi jenis-jenis tarian yang sesuai. Okey. Baik, kemudian pergerakan kreatif. Pergerakan kreatif pula adalah satu bentuk ekspresi fikiran yang diluahkan daripada fikiran kita sendiri ataupun idea-idea atau perasaan melalui pergerakan badan secara simbolik. Itu maksud kepada pergerakan kreatif, bentuk luahan daripada fikiran, idea ataupun perasaan dalam diri kita. Okey, kemudian tarian tradisional dibentuk oleh rakyat yang melambangkan kepada kehidupan dan juga pengalaman bagi sesebuah daerah ataupun negara. Manakala tarian etnik, dia lebih mencerminkan ataupun dia lebih berfokuskan kepada ciri-ciri
pada ciri-ciri yang unik pada satu-satu jenis kaum itu sendiri. Terutamanya ia akan melibatkan dari segi kebudayaan, kaum dan juga keagamaan mereka. Itu perbezaan dia. Tarian tradisional dan juga tarian etnik. Tarian tradisional ni yang dibentuk oleh rakyat yang melambangkan kehidupan secara yang lebih meluas, pengalaman dalam bentuk ataupun di kawasan satu daerah ataupun negara. Bagi tarian etnik, dia fokuskan kepada jenis kaum, tarian-tarian yang mengikut ataupun mencerminkan kepada jenis-jenis kaum itu sendiri, kaum, budaya dan keagamaan. Okey, kemudian kandungan dalam bab ini kita akan lihat tentang pergerakan kreatif dengan menggunakan prop, dengan menggunakan alatan. Prop tu maksudnya kita akan menggunakan alatan apabila kita dapat lakukannya di sekolah. Jika kamu berada di rumah, kamu boleh cari alatan-alatan yang sesuai, yang tidak membahayakan. Okey, baik. Kemudian tarian tradisional dan tarian etnik seperti zapin dan ngajat. Okey, untuk kali ini kita akan fokuskan ataupun kita akan lihat teknik-teknik bagi tarian zapin dan ngajat berdasarkan ataupun mengikut kepada rentak muzik. Dan juga kita akan buat persembahan menggunakan improvisasi, kreativiti dan juga daya imajinasi secara berkumpulan. Itu yang akan kamu buat apabila akan kembali ke sekolah nanti. Okey. Baik, kita sambung. Kita lihat sekali yang pertama sekali, iaitu berkaitan dengan pergerakan kreatif dahulu. Okey, pergerakan kreatif adalah satu bentuk ekspresi diri yang unik untuk kita berkomunikasi melalui pergerakan badan secara simbolik. Okey, dia meluahkan ekspresi yang ada dalam diri kita dalam bentuk yang unik untuk menyampaikan satu mesej ataupun komunikasi melalui pergerakan badan. Okey, kemudian prop ataupun alatan yang digunakan juga boleh kita gunakan imajinasi, kreativiti, inovasi, bagi seseorang pelajar itu sendiri. Sebagai contohnya dengan menggunakan lagu Jalur Gemilang. Kamu bolehlah pasang nanti gunakan lagu Jalur Gemilang ataupun apa-apa lagu yang kamu suka yang bersesuaian. Kemudian kamu boleh kenal pasti seperti yang kita belajar pada sebelum ini, pergerakan lokomotornya bagaimana, pergerakan bukan lokomotor dan juga konsep pergerakan dalam persembahan itu sendiri. Sebagai contoh kita lihat gambar yang pertama di sini. Gambar yang pertama berskip dengan pool noodle mengikut warna jalur gemilang. Kita akan dapat membezakan melakukan skip dengan pool noodle mengikut kepada jenis-jenis warna yang ada pada bendera Malaysia, pada warna jalur gemilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan ataupun pergerakan melentikkan badan ke sisi kiri seperti dalam gambar ini, dan juga kanan seperti dalam gambar ini. Kemudian langkah yang ketiga, apa yang boleh dilakukan, mengayunkan pool noodle secara berselang-seli untuk membentuk ombak. Kamu boleh cipta apa-apa pergerakan yang boleh kamu tunjukkan kepada semua dalam bentuk yang kreatif. Pergerakan itu boleh melambangkan kepada satu-satu jenis pergerakan. Contohnya seperti langkah yang ketiga ini, dia hayunkan pool noodle ini secara berselang-seli. Tujuannya adalah untuk menampakkan ataupun menunjukkan seperti pergerakan ombak berlaku. Itu kreativiti, yang dinamakan kreativiti. Kemudian yang keempat, mencoklang mengikut arah jam sambil mengayun pool noodle. Kemudian yang kelima,
Dia akan membentuk kumpulan lah. Contohnya akan diberikan aktiviti dalam kumpulan yang kecil, mungkin 3 atau 5 orang. Kamu akan ciptakan pergerakan yang kreatif mengikut kepada muzik yang dipilih, prop yang kamu tentukan sendiri, dan tema yang dipilih sendiri. Semuanya akan diberikan secara kepada tugasan kumpulan kamu sendiri apabila kita kembali nanti. Okey, pergerakan kreatif kumpulan harus mengandungi sekurang-kurangnya 4 jenis pergerakan lokomotor, kemudian 3 jenis pergerakan bukan lokomotor. Cuba ingat balik apa itu pergerakan lokomotor dan juga 3 jenis pergerakan bukan lokomotor, seperti yang kita dah belajar pada unit yang pertama sebelum ini. Cuba kita semak kembali. Ini sebagai contoh. Kumpulan A akan membentuk bunga raya seperti gambar ini, dan memusing ke arah lawan jam. Okey. Kemudian kumpulan B melutut dan membentuk jalur gemilang secara berselang-seli. So dia akan bertukar peranan lah. Kumpulan A kepada kumpulan B, B kepada A, dan yang seterusnya. Okey, kemudian yang keenam, menggelongsor ke formasi segi 4. Okey, gerakan pull noodle tadi dari tangan kanan ke tangan kiri secara berselang-seli. Okey, tamatkan pergerakan tersebut dengan mengulurkan pull noodle ke hadapan. So dia akan menjadi satu pergerakan yang lengkap daripada langkah yang pertama sehinggalah langkah yang ke-6. Ini sebagai salah satu contoh sahaja. Contoh bagaimana untuk merancang, melakukan pergerakan kreatif. Pergerakan kreatif ni adalah satu yang luas. Kamu boleh cipta sendiri, kamu boleh fikirkan sendiri apa muziknya, propnya, tema, semua yang akan ditentukan sendiri. Dia akan lebih menarik apabila kamu dapat lakukan nanti bersama dengan rakan-rakan di sekolah kelak secara berkumpulan. Tugasan ini lebih sesuai untuk dijalankan secara berkumpulan. Dia akan nampak lebih menarik. Okey, kemudian kita nak teruskan bagi jenis tarian yang akan kita lihat. Yang pertama, kita akan lihat kepada tarian zapin. Okey, adakah kamu pernah dengar tarian zapin ini? Okey, kita lihat sedikit pengenalan kepada tarian zapin. Okey, tarian zapin ini merupakan salah satu daripada jenis tarian Melayu tradisional. Okey, perkataan zapin itu sendiri berasal daripada perkataan Arab iaitu zafan, ataupun maksudnya ialah penari, dan al-zapin bermaksud gerak kaki. Itu maksud dia. Zapin yang diambil daripada perkataan Arab iaitu zafan bermaksud penari, al-zapin pula maksudnya adalah gerak kaki. Manakala tarian ini telah diperkenalkan oleh daripada pedagang dari Timur Tengah, iaitu bermula sekitar abad ke-14, dan tarian zapin ini amat popular di negeri Johor. Okey, baik. Kemudian tarian zapin ni kebiasaannya akan diiringi oleh beberapa alat muzik tradisional. Contohnya adalah seperti gambus, rebana, gendang dan juga marwas. Okey, secara umum dia semua tarian zapin ini menggunakan langkah kaki yang sama secara asasnya. Okey, pergerakan kaki bagi tarian zapin ni langkah dia lebih kurang sama. Cuma perbezaan yang dapat kita lihat adalah dari segi pergerakan pada tangan. Okey, baik. Ini adalah beberapa contoh pergerakan yang dilakukan dalam tarian zapin. Okey. Baik, yang pertama adalah langkah asas zapin Melayu Johor. Okey, yang pertama apa yang perlu dilakukan?
Saya akan tunjukkan video pada akhir penerangan bagi tarian zapin. Okey, jangan risau. So sekarang kita nak lihat dahulu pergerakan-pergerakan asas yang dilakukan apabila hendak melakukan tarian zapin ini. Okey, yang pertama, ikut kepada gambar rajah ini. Kaki kiri bersilang di hadapan, tangan diayun secara berselang-seli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pula, kaki kanan bersilang di hadapan. Kemudian yang ketiga, kaki kiri melangkah ke kiri dan ambil lajak sedikit. Kemudian yang keempat, kaki kanan dan kiri melangkah ke hadapan sambil pusing 180 darjah mengikut kepada arah jam. Seperti yang ada di gambar rajah ini. Okey, L ni, LR, left and right, kaki kiri dan kaki kanan, mengikut kepada arah jam, pergerakan yang dilakukan. Okey. Okey, itu adalah yang pertama, langkah asas bagi zapin Melayu Johor, yang ringkasnya. Okey, kemudian yang kedua adalah asas bagi tarian zapin Pekajang. Okey, kita lihat langkah demi langkahnya. Yang pertama, kaki kanan akan menjengkit, diikuti dengan kaki kiri diangkat dan bersilang di hadapan kaki kanan. Okey, kamu akan lihat video nanti dengan lebih jelas. Okey, kemudian yang kedua, kaki kanan melangkah ke hadapan dan juga duduk dalam, bukan duduk sepenuhnya, berada dalam keadaan mencangkung. Okey, kemudian yang ketiga, pusing ke arah ikut jam, menghala ke belakang. Dan yang keempat, pacak tumit kaki kanan, iaitu cecah hujung kaki perempuan. Untuk perempuan lah. Kemudian ulang balik langkah yang pertama hingga keempat ke arah belakang. Okey. Baik, dalam gambar rajah ni jika tak faham, kamu boleh lihat pada petunjuk di bawah ni. Pacak tumit tu bahagian mana yang perlu berada di lantai dan bahagian mana yang perlu diangkatkan. Okey. Baik. Sekarang kita nak lihat video contoh kepada pergerakan tarian zapin Johor dan juga tarian zapin yang kita nak lihat tadilah, contohnya. Okey. Langkah tarian zapin. Langkah asas. Sedia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah asas zapin Pekajang. Sedia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah asas zapin Kores. Sedia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Langkah asas Zapin Tanjung Labu. Sedia? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Music rehat atau intermission. Sedia? 1, 2, 3, 4. Adik pandang-pandang, pandang pada siapa? Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum-senyum, semua menggoda. Adik jaga dulu, kami belum berdua. Abang lirik-lirik pada siapa? Kalau pada adik, mulai ajarnya. Abang menikmati di mata buaya. Abang baik hati, nanti ku pulang semua. Haji abang, biasa saja. Siapa nama? Itu rahasia. Tinggal di mana? Rumah muda. Jalan bersama. Itu bahaya. Haji adik sayang, jalan berenggang-renggang, tak ubah seperti air putri gunung redang. Haji abang sayang, jangan cuba menggoda. Muka cik abang semua tak boleh dipercaya. Haji abang, Siapa yang sayang? adik pun tanya. Abang, Kenapa sayang? suka dua masa. Abang bergaya, apa pun tak ada. Memang abang semua tak berguna. Haji adik, Haji abang, bila sayang, tak lama bila sayang, sedia ada. kalau pada pulang, Tulis sudah, aku sayang, tak lupa macam mana? handsome bergaya. Kami pun handsome juga, ya 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 ya. Okey, kita dah lihat tadi tarian Zapin. Okey. Kamu bolehlah cuba untuk melakukan pergerakan asas dahulu di rumah. Okey, berdasarkan kepada gerakan-gerakan asas yang ditunjukkan sebentar tadi. Okey, baik, yang seterusnya kita nak lihat bagi tarian yang kedua, iaitu tarian ngajat. Okey, kita nak kenal sedikit asal usul tarian ngajat ni dari mana. Okey, ngajat dikenali sebagai kajat ataupun ajat, iaitu berasal daripada perkataan engkajat ataupun maksudnya ia adalah
lompat setempat. Okey. Baik, tarian ngajat ini merupakan satu tarian etnik yang berasal daripada kaum Iban. Baik. Tarian ini dilakukan kebiasaannya apabila majlis diadakan, dan ia masih menjadi tarikan yang menarik ditarikan dan masih diamalkan mengikut kepada perayaan pada kaum Iban. Okey, penari lelaki dan perempuan mempunyai gaya ngajat yang berbeza, iaitu penari lelaki dan perempuan mereka mempunyai pergerakan yang agak berbeza. Ia akan melibatkan banyak pergerakan pusingan yang tepat. Okey, baik, ngajat ini bagi golongan lelaki, dia akan pergerakan dia akan berlaku dengan lebih agresif dan akan menggambarkan iaitu seorang lelaki yang perkasa, yang kuat ataupun burung yang sedang terbang. Bagi perempuan, corak ngajat bagi penari perempuan pula ia akan terdiri daripada pergerakan yang lebih lembut dan juga yang lebih anggun. Okey, kita akan lihat beberapa langkah-langkah asas bagaimana tarian ngajat ini dilakukan dengan muzik tabuh ngajat yang dimainkan dengan menggunakan alat instrumen yang diberi nama engkerumong. Okey, apa itu engkerumong? Okey, lihat di bahagian tepi ini. Ia adalah satu peranggu gong kecil dan berbentuk seperti mangkuk yang bercembul. Biasanya 5 hingga 9 biji akan diletakkan secara mendatar di atas bingkai kayu. Itu adalah alat muzik engkerumong. Okey. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah langkah burung semalau. Langkah burung semalau bagaimana untuk dilakukan? Okey, yang pertama, kedua-dua tangan akan diayunkan serentak. Kedua-dua belah tangan akan diayunkan serentak di hadapan badan. Okey, kemudian langkah yang kedua, kaki kiri akan dienjut lebih kuat daripada kaki kanan. Maksudnya kaki kiri kamu akan melakukan enjutan yang lebih kuat berbanding dengan kaki kanan. Kaki kiri akan melakukan lebih enjutan. Okey. Kemudian yang seterusnya, yang kedua adalah langkah bersilang. Okey, langkah bersilang. Yang pertama, kaki kanan bersilang di hadapan kaki kiri dan melakukan fleksi. Kemudian yang kedua, kaki kiri dibuka ke sisi kiri. Kamu akan luaskan pergerakan kaki kiri. Kemudian yang ketiga, kaki kiri akan bersilang di hadapan dengan kaki kanan dan sekali lagi melakukan fleksi. Dan yang keempat, kaki kanan dibuka ke sisi kanan. Okey, ingat ni kaki kanan silang kaki hadapan, kaki kiri dan fleksi. Kemudian yang kedua, kaki kiri dibuka ke sisi kiri. Okey, kemudian yang ketiga, kaki kiri bersilang di hadapan kaki kanan dan melakukan fleksi, sedikit membongkok. Kemudian yang keempat, kaki kanan dibuka ke sisi kanan. Okey, kemudian langkah yang ketiga iaitu langkah burung kenyalang, lelaki dan perempuan. Okey, langkahnya yang pertama. Okey, lihat kaki kanan bersilang di hadapan kaki kiri dan fleksi. Tangan jangan lupa diayunkan berselang-seli ke atas dan ke bawah secara lembut dan mata memandang ke tangan atas. Okey, langkah yang kedua, tangan lelaki dibuka luas dan tangan perempuan rapat pada badan, seperti pergerakan burung tadi. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, kaki kiri bersilang di hadapan kaki kanan dan fleksi.
Dan yang keempat, pergerakan tangan seperti langkah 1 dan langkah 2. Okey, kemudian langkah yang keempat, langkah burung merak. Okey, yang pertama, kaki kanan bersilang di hadapan kaki kiri dan fleksi. Ya, kedua-dua tangan ditarik ke dada. Okey, kemudian yang kedua, kaki kiri dibuka ke sisi kiri. Kemudian kedua-dua tangan ditolak ke hadapan. Ya, tangan kamu tolak ke hadapan seperti menolak. Yang ketiga, kaki kiri bersilang dengan kaki kanan, ya, seperti ini, dan melakukan fleksi. Ya, kedua-dua tangan ditarik ke dada. Yang keempat, kaki kanan dibuka ke sisi kanan dan kedua-dua tangan ditolak ke hadapan. Okey. Kemudian langkah yang kelima, langkah bunga ajat. Okey, yang pertama, kamu akan lebihkan berat badan, dan letakkan berat badan itu lebih kepada kaki kanan. Kemudian tumit kaki kiri dinaikkan sedikit dan mengenjut. Dan kedua-dua tangan berada di bawah ke dada. Kemudian langkah yang kedua, tangan kanan diangkat ke atas dan tangan kiri ditolak ke bawah. Kemudian langkah yang ketiga, berat badan pada kaki kiri, tumit kaki kanan dinaikkan dan mengenjut. Kedua-dua tangan dibawa ke dada, seperti di sini. Kemudian yang keempat, tangan kiri diangkat ke atas dan tangan kanan ditolak ke bawah. Okey, kemudian langkah yang keenam, langkah pusing ke baruh ataupun ke bawah. Okey, langkah yang pertama, kaki kanan bersilang dengan di hadapan kaki kiri. Okey, seperti ini. Kemudian badan berpusing 360 darjah ke arah lawan jam. Kamu akan pusingkan badan. Kemudian yang ketiga, badan diturunkan ataupun direndahkan, membengkokkan lutut. Kemudian kedua-dua tangan ditarik ke dalam. Dan yang keempat, duduk di atas kedua-dua kaki. Kemudian kedua-dua tangan diletakkan di atas paha. Okey, kemudian langkah yang ketujuh, langkah mengaut air. Okey, dalam keadaan duduk di atas kaki, kedua-dua tangan akan bertemu seperti beraksi untuk menadah air. Kemudian yang kedua, tangan kanan dibawa ke belakang dan membuat lakuan seperti mengaut air. Badan lebihkan condong ke kiri. Kemudian yang ketiga, kedua-dua tangan bertemu di hadapan dada seperti langkah yang pertama. Okay, kemudian yang keempat, tangan kiri dibawa ke belakang dan membuat lakuan seperti mengaut air, iaitu badan mencondong ke arah kanan pula. Tadi kiri, kemudian ke arah kanan. Okay, kemudian langkah yang ke-8, langkah titi tiung, lelaki dan perempuan. Okey, yang pertama melompat sedikit, melompat kecil ke arah kanan, seperti burung tiung. Kemudian yang kedua, tangan ke atas. Okey, seperti ini, dan ke bawah secara berselang-seli, kiri dan kanan tangan, tangan kiri kanan. Kemudian yang ketiga, bergerak ke kiri dan kaki dengan kaki kiri dihentak-hentakkan sedikit. Okey, dan yang keempat, tangan lelaki dan perempuan sama seperti dalam langkah burung terbang. Okey, kemudian langkah yang ke-9, langkah titi batang, iaitu lelaki dan perempuan. Yang pertama, bergerak ke kanan dengan langkah step close. Okey, bergerak kaki tu, gerakkan kaki tu. Kemudian tangan diayun ke sisi secara berselang-seli seperti dalam langkah burung terbang. Yang ketiga, bergerak ke kiri dengan langkah step close. Okey, dan keempat, tangan seperti dalam rajah yang langkah yang kedua. Okey, step close tadi, step close, satu langkah ke sisi kanan, rapatkan kaki kiri ke kanan. Okey, macam tu, itu dikatakan sebagai step close. Okey, baik, yang seterusnya, okey, kita nak lihat tarian, contoh video bagi tarian ngajak.
sendiri dah lihat video tarian ngajat yang sebenar dengan lebih jelas. Okey, so kita dah tamatkan, kita nak habiskan untuk hari ini bagi unit yang kedua, iaitu pergerakan berirama. Okey, iaitu bagi tarian ngajat, zapin dan juga pergerakan berirama tadi di hadapan contoh tadi ya. Baik, bagi pergerakan berirama tadi, saya nak tunjukkan satu video yang berkaitan dengan pergerakan-pergerakan yang kreatif. Okey. Okey kelas, dengan berakhirnya video yang terakhir tadi, iaitu berkaitan dengan pergerakan kreatif, kita dah sampai kepada hujung kelas. Okey.
sebelum saya tamatkan, jika kamu boleh cuba untuk mempraktikkan tarian-tarian ini di rumah bersama ahli keluarga, lebih baik. Okay, jika kamu buat secara berseorangan juga boleh, dengan berpandukan kepada video-video yang telah diberikan, dan kamu juga boleh lihat, boleh search di YouTube. Lebih banyak video yang boleh kamu lihat untuk kamu belajar berkaitan dengan tarian ngajat, tarian zapin, pergerakan kreatif dan sebagainya. Okey, so kita akan jumpa pada kelas yang berikutnya. Okey, selamat terima kasih kelas.